Okay guys, everyone keep asking, keep berdebat. Yang semua tanya sepak takraw ni sebenarnya berasal dari mana. Okay, hari ni saya akan ceritakan sikit sejarah yang saya kumpulkan dan saya ambil daripada berbagai sources. Okey, kalau kita nak tahu sepak takraw ni atau dulu dipanggil sebagai sepak raga ni memang famous sangat dekat Southeast Asia, iaitu Asia Tenggara lah. Even daripada setiap negara pun ada panggilan dia masing-masing. Macam kita tahu di Thailand dia panggil sebagai takraw, macam di Malaysia, Brunei, Singapura memang sepak raga lah. Manakala di Laos pula panggil sebagai kator, di Burma atau Myanmar sebagai cinlun, di Filipina sipa atau sepak, di Vietnam dipanggil sebagai dakau, di Indonesia pula ragu. Dalam satu buku sejarah yang bertajuk The Sejarah Melayu, dalam tu ada mengatakan pada abad ke-15 sukan sepak raga ni memang sangat famous lah dekat rakyat-rakyat jelata, dekat golongan-golongan bangsawan. Ia sebagai sukan tradisi ketika menyambut setiap kali pertambalan raja atau after event yang penting lah. Kalau kita tengok daripada sejarah Indonesia pula, pada abad ke-15 di Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku ni kalau kita tengok peta pada zaman sekarang, dia berada di antara kepulauan di Indonesia lah. Pada abad itu ada seorang pengembara daripada Belanda datang and then dia menggambarkan satu gambar yang menunjukkan raja-raja dan rakyat-rakyat jelata di situ memang aktif bermain sepak raga. Pada kurun ke-14 tercatat dalam satu sejarah Melayu yang dinamakan sebagai Sulalatus Salatin, di mana pemerintah Kesultanan Melayu Melaka yang ke-7 iaitu Sultan Alauddin Riwayat Shah ada menerima kunjungan daripada Raja Maluku ni, and then Raja Maluku ni mempersembahkan satu permainan iaitu sepak raga, dan beliau ni sangat hebatlah bermain sepak raga, di mana dikatakan dalam buku sejarah tu apabila dia menimbang bola, orang masak nasi dah habis, awak masak lagi, nasi tu dah masak, bukan habis, nasi tu dah masak, and then still dia menimbang bola tu tak jatuh. Mengikut sejarah di Thailand pula, pada tahun 1785 satu mural di Wat Prakau, yes, atau nama lain disebut sebagai The Temple of Emirate of Buddha. Mitos ketika itu di mana dewa Hindu Haruman bermain sepak raga ataupun takraw dalam bulatan bersama sekawan monyet. Kan kalau kita tengok kan sekarang kan Thailand yang main kot belakang tu kan, yang masuk kot jaring kan, itulah sukan dia. And then pada tahun 1829 The Siam Sport Association ataupun Persatuan Sukan Siam, diorang buat draft pertama bagi peraturan untuk takraw diorang ni lah. So 4 tahun kemudiannya diorang start pertandingan sepak takraw ni dengan menggunakan volleyball style net. And then di situ di mana kontes diorang yang pertama lah dekat Thailand. Balik pada sejarah Melayu, pada tahun 1935 di mana sepak raga Jubli, yes, diperkenalkan di Pahang ataupun Negeri Sembilan sempena ulang tahun Jubli Perak kemahkotaan Raja George V ketika itu. And then sukan sepak raga Jubli ni selalu dipertandingkan ketika pertambalan raja ataupun satu event-event dalam kalangan kerabat ni lah. So ketika itu sepak raga Jubli ni pertama kali diperkenalkan dalam satu rule yang dimainkan oleh budak-budak sekolah ketika itu ataupun nazir-nazir sekolah, di mana rule diorang menggunakan net badminton ketika itu and then main 4 sebelah. Macam kita tahu sekarang ni ada kuadran lah, tapi zaman tu dia orang starting dengan main 4 sebelah. Rule dia bola jatuh kalah, jalan jatuh bola hilang mata. Okay, macam waktu tu tak ada rule lagi kan. Kebanyakan rata-rata korang mesti tahu nama Abdul Hamid Maidin. Beliau ni pada tahun 1945 adalah orang pertama ataupun penguat utama yang ingin menaikkan martabat sepak raga ni. Dia rasa macam sukan sepak raga ni macam semakin pupuh dalam kalangan masyarakat ni, and then dia memikirkan cara macam mana nak perkembangkan sukan ni lagi. And then pada ketika itu dia pergi ke Penang and then dia berjumpa dengan seorang pemain sepak raga yang handal lah ketika itu. Nama dia Muhammad Abdul Rahman. Ketika Hamid Maidin berjumpa dengan Abdul Rahman ni, jadi dia berbincangkan macam mana nak naikkan sukan sepak raga ni lah. And then diorang bincang-bincang and then diorang bersetuju untuk membuat satu rule yang baru, sepak raga jaring. Kita tahu adalah sepak raga jaring lah, di mana diorang bermain menggunakan net semua, and then diorang mulakan dengan 1 lawan 1, 2 lawan 2, lepas tu dia buat 3 lawan 3, and then diorang tetapkan dengan 3 lawan 3 tu lah. Diorang tetapkan 3 itu di posisi masing-masing. Lepas diorang perkenalkan
membacakan full dan undang-undang tu semua, and then terus diorang buat kontes lah di Pulau Pinang tu, and then orang-orang yang join semua adalah orang-orang kampung di Pulau Pinang juga. Pada tahun 1960, Persatuan Sepak Raga Malaya telah ditubuhkan di Pulau Pinang. Ketika itu presiden dia adalah K. Johari, dan 2 tahun selepas itu piala pertama yang dipertandingkan dalam sukan sepak raga ketika itu ialah Piala Emas K. Johari yang disertai oleh negeri-negeri hanya di dalam Malaya adalah ketika itu, and then juara pertama untuk kejohanan itu ialah Pulau Pinang. Sukan sepak raga ni memang dah famous dah dalam Malaya. Actually memang dah ada game dah pun melibatkan Singapura, tapi melalui Singapura dan Malaysia lah, di mana pihak Malaya menghantar pasukan-pasukan macam Selangor, Pulau Pinang pasal melawan dengan Singapura. So dia memang famous dekat kawasan Semenanjung Malaysia ni lah. So korang mesti tertanya-tanyakan bagaimana nama sepak raga ditukar pada sepak takraw. Pada tahun 1965 ketika itu SEA Games, Southeast Asian Peninsula Games, atau dikenali sebagai Sukan SEA lah, di mana SEA Games 1965 ni adalah tahun ketiga untuk SEA Games di mana Malaysia menjadi tuan rumah. Setiausaha Kementerian Luar Negeri Malaysia, Ghazali Shafi'i bersama dengan K. Johari mencadangkan supaya sukan sepak raga jaring ni dipertandingkan di Sukan SEA. Dan diorang bersidang lah dekat AJK Sukan SEA ketika itu dan mencadangkan supaya sepak takraw ini dibawa masuk ke dalam Sukan SEA. And then ketika itu mesyuarat melibatkan daripada wakil negara-negara SEA ni lah, negara-negara ASEAN ni, disebabkan Malaysia yang mencadangkan pasukan sepak raga ni. Kemudian ketika itu dibantah oleh pihak Burma dan Thailand kerana daripada pihak diorang sukan ini juga dimainkan di negeri diorang, di negara diorang juga. Ketika itu Malaysia, Singapura memang setujulah nama diletakkan sebagai sepak raga, manakala Thailand, Laos nak letak perkataan takraw dalam sukan tu, manakala Burma pula dia nak letak perkataan Chinlun. Bincang, and then pihak Malaysia ni mengalah lah sebab orang nak kembangkan sukan ni kan, and then gabunglah nama daripada sepak and then korbankan perkataan raga tu lah. So gabungkan sepak takraw. So di situlah terbentuknya sepak takraw, and then dalam mesyuarat tu pihak Myanmar tarik diri, hanya tak puas hati sebab nama Chinlun tu tidak diletakkan dalam nama sukan tu lah. Dan kemudiannya tertubuhlah ASEAN Sepak Takraw Federation, ASTAF, atau sekarang dikenali sebagai International Sepak Takraw Federation, iaitu ISTAF lah. Dan sukan pertama yang dipertandingkan dalam Asia Tenggara ini adalah Sukan SEA itulah. Hanya yang menghantar wakil bermain ketika itu hanya 4 negara, iaitu Malaysia, Thailand, Laos dan juga Singapura. Takraw Talk. Thanks for watching guys.